Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu kelas tahun 6 Bestari. Minggu ini ialah minggu yang ke-26. Hari ini ialah hari Isnin bersamaan 9 Ogos 2021. Baiklah. Hari ini kamu akan mempelajari kemahiran menulis karangan. SP iaitu standard pembelajaran kamu pada hari ini ialah 3.7.2 iaitu menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Objektif, murid dapat menghasilkan sebuah karangan imajinatif atau deskriptif yang bertajuk Sambutan Hari Malaysia berdasarkan buku teks muka surat 81. Kriteria kejayaan kamu iaitu penilaian PBD yang akan cikgu nilai ialah sama ada kamu dapat atau tidak membezakan antara karangan imajinatif dengan deskriptif. Dan yang kedua, adakah kamu dapat menulis dan menghasilkan salah satu daripada karangan tersebut. Baiklah, karangan yang pertama ialah karangan imajinatif iaitu jenis cereka. Apakah karangan imajinatif? Karangan jenis ini adalah karangan yang berbentuk cerita. Karangan mestilah mempunyai perkembangan isi atau susunan peristiwa iaitu permulaan, puncak cerita dan penutup cerita. Bahasa yang digunakan hendaklah menarik dan mempunyai unsur-unsur kreatif. Anda boleh menggunakan pelbagai jenis ayat dan ungkapan atau kiasan yang sesuai dengan cerita. Karangan Anda seharusnya menonjolkan cerita yang menarik, mencabar dan dapat memaparkan idea yang kreatif. Karangan ini tidak mempunyai format. Baiklah, mari kita fahami antara imajinatif dengan deskriptif. Baiklah, ni. Imajinatif ialah karangan yang berbentuk cerita. Karangan mestilah mempunyai perkembangan isi atau susunan peristiwa iaitu ada permulaan, puncak cerita dan penutup cerita. Bahasa yang digunakan hendaklah menarik dan mempunyai unsur-unsur kreatif. Anda boleh menggunakan pelbagai jenis ayat dan ungkapan atau kiasan yang sesuai dengan cerita. Seterusnya, deskriptif pula memberikan takrif iaitu maksud memberikan gambaran atau pemberian pada sesuatu menurut Kamus Dewan Peribahasa. Karangan jenis ini jelas dan menggambarkan sesuatu dengan lebih terperinci, bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Pembaca, iaitu orang yang membaca cerita kamu, seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan apa yang telah dideskripsikan, yang telah dijelaskan, diterangkan. Contoh, keadaan banjir, suasana perayaan, keadaan di pasar ataupun suasana sambutan kemerdekaan. Jom kita cuba bina karangan yang pertama dulu iaitu karangan imajinatif. Kita cuba buat berdasarkan teks muka surat 81 ya. Baiklah, cerita berdasarkan pengalaman. Sambutan Hari Malaysia. Buku teks muka surat 81. Untuk pendahuluan, salin sahaja daripada teks.
Lihat di sini pendahuluannya. Atoy, Amar dan Jian Hui telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun lepas. Suasana pada hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Jom kita cuba bina berdasarkan isi yang pertama iaitu gambar yang pertama. Lihat, dia ada bagi maklumat kan, 8 pagi, beribu-ribu orang, pelbagai kaum mengibarkan jalur gemilang. Boleh sambung ceritanya begini. Kira-kira pada pukul 8 pagi, pengunjung mula datang dan membanjiri kawasan tersebut. Terdapat ramai pengunjung yang terdiri daripada pelbagai kaum tiba di kawasan itu dengan penuh semangat sambil mengibarkan jalur gemilang. Salah ejaan dekat sini. Ni, sambal. Mungkin cikgu teringatkan sambal belacan tadi. Kat sini sepatutnya I ni kan. A ni kamu tukarkan kepada I ya. Sambil. Baiklah, seterusnya. Isi yang kedua ialah berdasarkan gambar yang kedua. Lihat gambar. Perarakan kebudayaan kaum utama. Apa kaum utama yang terdapat di Malaysia? Apa kelas? Kaum utamanya ialah Melayu, Cina dan India. 8.30 pagi, Melayu, Cina, India. Melambangkan perpaduan, berbeza budaya tetapi harmoni. Boleh sambung ceritanya begini. Tidak lama kemudian, acara perarakan pun bermula. Perarakan kaum Melayu, Cina dan India dilangsungkan pada jam 8.30 pagi. Semua peserta mengenakan pakaian tradisional kaum masing-masing. Acara ini melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya tetapi tetap hidup dalam harmoni. Seterusnya, sambung kepada isi yang ketiga, merujuk kepada gambar yang ketiga. Apa yang terdapat dalam gambar yang ketiga? Perarakan kebudayaan pelbagai etnik. 9 pagi kan, iaitu kaum Bajau, Murut, Iban, Melanau. Pelbagai budaya, ceria dan berwarna-warni. Baiklah. Boleh sambung ceritanya begini. Pada pukul 9 pagi pula, acara diteruskan dengan perarakan kebudayaan pelbagai etnik. Perarakan ini disertai oleh etnik seperti Iban, Melanau, Bajau, Murut dan lain-lain lagi. Mereka memakai pakaian tradisional yang cantik dan unik. Suasana pada ketika itu sangat ceria dan penuh warna-warni. Dan isi yang keempat adalah berdasarkan gambar yang keempat, iaitu tayangan video pada jam 10.30 pagi. Memaparkan kehidupan masyarakat Malaysia bersatu padu keunikan masyarakat kita. Pada pukul 10.30 pagi, tayangan video tentang perpaduan kaum di Malaysia telah diadakan. Dalam tayangan video itu, kehidupan rakyat Malaysia yang bersatu padu dipaparkan. Para penonton dapat menyaksikan keunikan masyarakat Malaysia yang berbeza budaya tetapi hidup dalam keadaan harmoni. Dalam teks tak ada penutup kan? Jadi kena buat penutup sendiri. Ini ialah contoh penutup. Pada jam 12.30 hari, pada jam 12.30 tengah hari, Atoy, Amar dan Jian Hui serta keluarga masing-masing pun pulang dengan perasaan gembira. Pengalaman tersebut banyak mengajar mereka tentang semangat perpaduan dan rasa cinta kepada negara semakin subur dalam jiwa mereka. Dan kamu kena salin karangan ini nanti.
Beginilah rupanya karangan yang lengkap. Karangan imajinatif yang lengkap. Tajuk Sambutan Hari Malaysia. Atoy, Ama dan Jian Hui telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun lepas. Suasana pada hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Lihat di sini, ini ialah pendahuluan. Yang kedua ini ialah isi yang pertama, ketiga isi yang kedua, keempat isi yang ketiga, kelima ini ialah isi yang keempat, seterusnya penutup. Boleh faham? Baiklah, seterusnya kita akan berjumpa di video seterusnya ya. Bye. Assalamualaikum.